dengan desakan letak jawatan. Namun itu tidak berlaku pada hari ini apabila Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin kekal untuk terus menerajui tampuk pimpinan tertinggi FAM dalam tempoh masa yang lebih lama. Tegas, Hamidin masih banyak yang perlu dilakukan demi memastikan kejayaan bola sepak Malaysia di masa akan datang. Kalau awak tukar pun maknanya presiden pun semua takkan boleh. Bukan saya kata dengan ini semua. Perkara itu akan terus berpanjangan, kemelut tu akan lagi berpanjangan dan saya yakin beri saya masa untuk saya buat. Saya pun baru 3 tahun jadi presiden Zul. 2 tahun COVID. Macam mana saya nak memenangi COVID ni? Allah SWT je yang tahu kan. Tapi saya tak mengidamkan untuk duduk sampai 10, 20, 30 tahun. Tak perlu. Pembentangan daripada jawatan kuasa Badan Bebas. Berikutan kegagalan skuad kebangsaan di pentas AFF di Singapura tempoh hari telah pun berlangsung. Namun masih ada persoalan yang tidak terjawab. Terutamanya melibatkan pemain naturalisasi pertama Malaysia, Mohammadus Sumareh, yang gagal untuk bersama-sama dengan kem kebangsaan. Sedangkan tugasan beliau yang telah pun ditukarkan kerakyatan kepada warga negara Malaysia adalah membantu skuad kebangsaan. Dia ada nak signing something personal dengan family dia di Gambia, something dengan personal dan dia minta boleh tak dia lewat datang untuk sampai game kedua saya ingat baru boleh sampai lah lebih kurang dalam minit yang sama. Jadi saya bincang dengan Tan dan saya cakap dengan Sumareh kalau boleh you mesti kena join daripada sekarang. After that dah bincang, dia pergi Tan bercakap dengan saya, Tan, Tok, kita tak payah ambil dia, kita ambil Arif Aiman. Tu dia story dia. Tetapi Datuk, kalau tak ada angin masakan pokok bergoyang. Kita banyak dengar macam setiap kali call list untuk national team perlu ada pelepasan daripada pihak lain pula. Okay. Saya sebenar memang tak nak jawab ni, tapi saya tahu ini saja memang sebuah kesalahan. Senang cerita tangan gaib, betul. Tangan gaib ni kebanyakan ada pihak mengata Tengku mengata Johor. Senang je. Let kita be open. Tapi saya nak jawab pendek je. Saya nak beritahu 15 pemain kita dapat masa UAE. Di dalam Jordan dengan lawan dengan Uzbekistan, kita lawan tim besar, coach nakkan pemain lain. Dia nak cuba ni untuk beri semua. Ini terjadi. Dan sampai dekat sini, ini pemain ni dia nak. Okey, cukup. Kalau katakan kita nak ambil mananya pemain, macam saya kata, saya firm dengan ni semua, saya rasa tak ada masalah untuk mana-mana untuk kita dapat ke pemain. Tetapi coach mana-mana coach dia ada dia punya place yang dia nak. Baik, inilah 10 faktor utama yang dibentangkan pengurusi jawatan kuasa Badan Siasatan Bebas Skuad Harimau Malaya mengenai punca kegagalan Malaysia di Piala AFF Suzuki 2020. Difahamkan beberapa faktor ini bercanggah antara Cheng Ho dan juga FAM terutamanya melibatkan ketiadaan core players. FAM tampak mengubah sasaran dalam peta hala tuju F30 apabila jurulatih baru skuad Harimau Malaya Kim Pan Gon tidak diletakkan sebarang indeks prestasi utama KPI walaupun diberikan kontrak panjang. Perkara itu dinyatakan Datuk Hamidin Mohamad Amin ketika Piala Asia 2023 sepatutnya menjadi misi cemerlang skuad kebangsaan dalam peta tersebut. Perkongsian lanjut bersama wartawan Zulhaimi Zainal Azam. Teka-teki mengenai jurulatih baru skuad Harimau Malaya akhirnya terjawab apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengumumkan pelantikan Kim Pan Gon dari Korea Selatan sebagai jurulatih baru menggantikan Tan Chen Ho yang meletak jawatan awal bulan ini. Pan Gon yang merupakan bekas jurulatih Hong Kong menandatangani kontrak 2 tahun tambahan 2 tahun ataupun 2+2 dan diperkuatkan dengan 4 pembantu jurulatih sekaligus menggantikan S. Balachandran, Azmin Azram, Abdul Aziz dan Martin Sano yang tidak kekal bersama barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Tetapi timbul persoalan apabila tiada KPI yang khusus diletakkan kepada Pan Gon termasuk untuk layak ke Piala Asia 2023. Kita kena bagi peluang, because dia 2 tahun. Another 2 years nanti kita akan tengok.
takkan saya nak letak di KPI untuk ni. Definitely kita nak layak Asian Cup. Tapi kita akan melihat, tadi kita dah summarisekan, the technical director will come out dengan ada certain ni for the 2 years. FAM ni hanya mengikut arus atau mengikut trend apa yang dilakukan oleh Vietnam dan juga Indonesia, meng-hire coach dari Korea Selatan. Adakah ini betul ataupun FAM memang sudah ada kajian yang mendalam mengenai jurulatih dari Korea Selatan ini, coach? Kita buat kajian menyeluruh dengan connection kita dengan presiden dan juga dengan federation, di samping dengan kajian daripada technical director dan komiti kita, national team dan juga technical. Hanya saya nak maklum, to cut short, mana-mana yang kita pilih sebagai jurulatih belum menjanjikan kita boleh layak Asian Cup apa tu semua. Tetapi daripada segi SOP ataupun penilaian yang kita lihat daripada yang kita kajian, dia antara yang available dan yang paling tinggi. Pelantikan Pan Gon sebagai jurulatih baru Harimau Malaya menyaksikan skuad negara kembali dibimbing jurulatih asing selepas Nelo Vingada pada 2017. Sudah pasti Pan Gon letakkan harapan untuk mengembalikan semula maruah ataupun imej skuad kebangsaan di pentas antarabangsa. Zulhelmi Zainal Azam, Nadi Arena. Jurulatih berusia 53 tahun berasal dari Jeonju, Korea Selatan ini memang sinonim dengan pasukan kebangsaan Hong Kong, pernah membimbing pasukan bawah 23 tahun sebelum memimpin pasukan senior bagi pasukan Hong Kong sehingga tahun 2017. Mengulas pelantikan Kim Pan Gon selaku pengendali baru Harimau Malaya, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia B. Satyanardan anggap ianya sebagai satu tindakan tepat kerana karakter Pan Gon yang tegas mampu membentuk skuad berdisiplin. Satyanardan turut akui bahawa pelantikan 2 tahun itu relevan kerana ianya merupakan tempoh penilaian buat jurulatih berusia 53 tahun itu. Saya kenali beliau daripada, bukan saya recommend dan sebagainya, tetapi saya kebetulan saya lihat nama dia diumumkan hari ini. Saya kenal dia daripada tahun 2004 di mana saya, Raja Gopal, Robert Albert telah mengikuti kursus Pro License di Germany, di Korea dan di Malaysia. Semasa itu kita kenali beliau. Selepas beliau dapat Pro License, beliau ke Hong Kong. Di Hong Kong, beliau bawa klub dan juga national team. Ya, so kita tahulah dia pernah main di Korea, profesional dan sebagainya. Seorang yang tegas, seorang yang disiplin, dan itulah ciri-ciri yang saya tahu tentang latihan dia. Semasa dia buat latihan, semasa khusus berbeza dengan di bawah tim kan. So di bawah tim Hong Kong dia pernah kalahkan Malaysia. Di bawah, kalau tak silap saya, semasa Vingada bawa national team. Patutnya bagi 2 tahun. Kerana 2 tahun ni kita boleh nampak perbezaan. Cuma kita jangan harapkan tim Malaysia ni terus jadi gergasi di Asia. 10 kalau dia bawa Malaysia ke tangga 10 teratas di Asia, kira Superman lah dia. Betul. Itu kita boleh bukan bagi 2 lagi tambah kontrak, kita boleh bagi dia lagi 4 tahun kontrak. Ya. Dalam pada itu, jurulatih berpengalaman Azrai Kur Abdullah berpuas hati dengan hasil keputusan bedah siasat kegagalan skuad kebangsaan di kempen AFF baru-baru ini. Tambah Azrai, Presiden FAM Datuk Seri Hamidin Mohamad Amin wajar ambil iktibar daripada permasalahan yang berlaku agar pisang tidak berbuah 2 kali. Bagi saya lah personally, apa yang saya rasa untuk kali pertamanya setelah siasatan tu, lepas siasatan kita nampak cadangan-cadangan daripada pihak penyiasatan tu untuk FAM supaya benda-benda ni pisang tak berbuah 2 kali. Dan di antaranya lah kita tengok dia pun merasa that player yang di call up untuk latihan pusat tu seperti ni, saya pun sendiri mewawarkan supaya di masa yang akan datang tu semua tim kena bagi kerjasama seandainya pemain-pemain dipanggil untuk menyertai latihan pusat. So benda ni lah berlaku dengan keadaan kalau kita tengok sedih lah. Fasa pertama berapa orang saja buat latihan, lepas itu tambah 2-3 orang, tu sampai nak pergi pun bagi di segi organisasi persiapan yang kita nampak dah memang lentang bukang dah. So macam betul lah macam Datuk Dilambar kata, what you expect from a coach, there's nothing much he can do. Bagi saya tu kalau orang-orang yang duduk di situ dia ada orang kata jiwa bola sepak, dia
ada semangat patriotik demi negara dan sebagainya tak berlaku kot. Melainkan orang individu yang orang kata lebih pada kepentingan peribadi saya tu, kalau situ memang benda tu akan berlaku lagi. Tapi yang paling penting sekali, saya sangat-sangat mengharap Presiden FAM Datuk Hamidin ambil iktibar, lebih orang kata lebih peka dan lebih berhati-hati untuk masa yang akan datang dalam perancangannya. Baik, masih lagi belum lengkap tentang kita nak berbicara tentang skuad kebangsaan ini kalau kita tak menghurai lebih lanjut bersama dengan Zul Azam. Hai Zul. Hai Su, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Tanya Su je, Akbar tak tanya. Akbar, sihat ke Akbar? Alhamdulillah. Okey, baik Zul. Kita terus dengan bicara serius kita mengenai Persatuan Bersepak Malaysia dan juga skuad kebangsaan. Okey Zul, tadi laporan kita yang pertama, kita fokus dua perkara saja. Satu mengenai permintaan Hamidin untuk Datuk Hamidin untuk kekal sebagai presiden. Yep. Satu. Yang kedua tentang Sumareh. Tapi kalau kita tengok semula, Badan Penyiasatan Bebas itu memberikan 10 punca finding daripada siasatan yang dilakukan. Yep. Okey, apakah FAM dalam sidang media yang panas itu, apakah FAM menjawab tentang 10 perkara yang diutarakan oleh Badan Siasatan Bebas ini? Mungkin Zul boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga penonton-penonton. Okey, Akbar, sidang media bermula jam 11.50 pagi dan berakhir pada 1.20 tengah hari ataupun 1.20 petang. Jadi bermaksud 1 jam 30 minit, sejam setengah juga sidang media yang berlangsung sempena mesyuarat jawatan kuasa eksekutif FAM itu. Okay. Tetapi apa yang saya lihat, kalaulah Azrai kau berpuas hati dengan keputusan ataupun hasil daripada siasat itu, saya ataupun rakan-rakan media lain rasanya tidak berpuas hati dengan apa yang dinyatakan ataupun hasil perbincangan ataupun hasil daripada finding daripada tengah hari tadi. Kerana apa? Kalau kita lihat 10 punca daripada kegagalan ini, semangnya sebenarnya saya secara sendiri dah tahu ataupun orang luar kat sana pun dah tahu masalah-masalah yang membelenggu skuad negara seperti COVID-19, tempoh persiapan singkat, masalah jadual dan sebagainya. Termasuk rasa-rasa kita pun sudah melaporkan masalah orang kata kecederaan dan juga ada pemain yang mengalami positif COVID-19 ketika berada di Singapura. Tetapi apa yang saya boleh rumuskan tentang sidang media tadi adalah saya nampak Tan Chien Ho, orang kata bedah siasat itu tidak berasakan Tan Chien Ho bersalah atas kegagalan skuad negara dalam Piala Suzuki AFF dan pengerusi jawatan kuasa bedah siasat juga tidak berasakan FAM, pihak pengurusan FAM bersalah dalam hal ini. Tetapi pihak jawatan kuasa tidak memberi sebarang rumusan ataupun conclusion siapa yang perlu bertanggungjawab. Itu yang menjadi persoalan. Sepatutnya mereka perlu tampil dan penjelaskan yang mana satu yang harus bukan nak dibersalahkan tetapi harus lebih dijadikan sebagai pengajaran selepas ini. Sebab kita rasa kalau Tan Chien Ho tidak bersalah, kenapa Tan Chien Ho yang melepaskan jawatan sebagai jurulatih skuad negara? Dan saya nampak pengurusan skuad kebangsaan itu mungkin ada sedikit sebanyak menyumbang kepada kegagalan kali ini. Jadi kalau itu berlaku, apa yang sepatutnya dicadangkan oleh pengerusi jawatan kuasa bedah siasat itu untuk memastikan masalah yang sama tidak berulang pada masa depan. Itu sepatutnya yang harus diutarakan dalam sidang media daripada cerita panjang lebar mengenai setiap punca kegagalan itu. Okey Zul, sebenarnya sewaktu saya langsung dibawakan di Astro Arena kan untuk komen-komen di YouTube juga ada ramai peminat kat luar sana tu yang mengatakan jawatan kuasa itu hanya melaporkan 10 recommendation untuk memperbaiki sebenarnya skuad kebangsaan, tetapi sebenarnya we need more, mungkin 100 langkah untuk menjadikan skuad Harimau Malaya ni lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni Zul. Betul, itu yang saya katakan tadi. Tetapi saya percaya netizen juga mahu satu keputusan berani diambil oleh jawatan kuasa bedah siasat untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab di atas kegagalan skuad negara. Kalau kata Chien Ho tidak bersalah, mungkin kita sudah jangkakan. Tetapi seolah apa yang dinyatakan itu
dia menjurus kepada kegagalan itu berpunca daripada pengurusan skuad kebangsaan sendiri. Jadi mereka harus nyatakanlah, bagi tahu kepada peminat di luar sana, kegagalan ini berpunca daripada pengurusan skuad kebangsaan dan itu perlu diambil langkah yang seterusnya lah, seperti yang saya katakan tadi. Tapi memang tak ada permohonan maaf daripada FAM ataupun Datuk Hamidin sendiri mengenai apa yang berlaku, sebab tadi daripada apabila ditanya tentang isu Sumarih, tidak dikatakan macam Sumarih yang bersalah. Jadi siapa yang bersalah sebenarnya, Zul? Itu sebagai contoh je, Zul. Okey, FAM sebenarnya dia tidak tampil memberi mohon maaf, tetapi dia sudah memberi orang kata apa, statement. FAM atau Badan Induk Bola Sepak Negara bertanggungjawab atas kegagalan skuad negara dalam Piala Suzuki AFF sejurus atau beberapa hari selepas Malaysia pulang dengan tangan kosong daripada Singapura. Tetapi saya boleh rumuskan sidang media tadi, kita tidak dapat menjawab, kita tidak dapat mendapat banyak jawapan yang konkret daripada sama ada daripada Badan Bebas ataupun FAM sendiri dari hasil daripada mesyuarat yang dilakukan, terdiri daripada pemain seperti Syukur Adan dan ISN sendiri juga hadir, dan saya rasa apa yang dilakukan itu kurang memuaskan. Okey, Zul, saya nak tanya satu soalan sebelum kita beralih tentang jurulatih baru skuad Harimau Malaya. Ada tak dibincangkan ataupun ada tak soalan ditanya mengenai isu tentang keharmonian antara pemain naturalisasi, pemain warisan dan juga local players yang tidak sependapat, yang makan pun asing-asing, tak lepas tidak sekali ada lah keharmonian. Apakah soalan itu juga diajukan tadi dan ada jawapan daripada FAM sendiri? Okey, betul. Itu antara yang dikesan sebagai punca kegagalan skuad negara dalam Piala Suzuki AFF, di mana ada sikap ataupun sentimen berpuak dalam skuad kebangsaan. Dan kita juga tanyakan soalan itu kepada Presiden FM, dan apa yang saya boleh katakan, mereka memberi jawapan itu orang kata apa, tanggungjawab daripada pengurusan skuad kebangsaan termasuk Cheng Ho bagaimana untuk gelkan semula ataupun bondingkan pemain-pemain ini ke arah lebih positif. Saya rasa perkara ini memang saya tak pasti kesahihannya, sebab saya mendapat tahu daripada pemain sendiri yang mereka masalah juga, tak nak enggan namanya tak nak didedahkan, yang mana mereka tak ada sikap puak dalam pasukan. Saya sendiri menghubungi pemain selepas apa kata, selepas sidang media tadi. Adakah korang semua berpuak dalam pasukan, tak kawan dengan pemain naturalisasi, dengan pemain warisan? Mereka menafikan perkara itu. Cuma masalahnya sekarang mereka tak bersedia untuk memberi komen lanjut. Hanya bagi komen ataupun bagi info nama tak nak didedahkanlah. Itu yang mungkin saya boleh kongsikan. Jadi mereka menafikan perkara itu daripada pemain ataupun barisan skuad negara. Okey, kita nak beralih pula kepada satu lagi isu, iaitu mengenai coach baru Harimau Malaya. Okey, Zul, ada sebenarnya mix review lah tentang Kim Pan-gon ni. Ada yang mengatakan khidmatnya di Hong Kong bagus, ada yang kata berakhir dengan tidak begitu baik, sehingga ada juga yang dikabarkan ramailah yang dikatakan memang tak begitu gemarkan cara yang dipersembahkan oleh Kim Pan-gon ni di Hong Kong. Okey, Kim Pan-gon ni dia antara 3 nama yang disenarai pendek oleh FAM untuk jurulatih skuad kebangsaan, dan akhirnya beliau dipilih. Selain daripada Kim Pan-gon, apa yang saya boleh kongsikan, Kim Hak Bum, bekas jurulatih skuad Olimpik Korea Selatan, turut dicalonkan selain Kim Byung-so, bekas jurulatih Gawon Kelab K-League 1. Tetapi ketika 3 nama ini, saya percaya netizen lebih gemar kepada Kim Hak Bum yang telah berjaya membawa skuad Korea Selatan memenangi pingat emas Sukan Asia, tak silap saya. Tetapi Kim Pan-gon ini dipilih mungkin apa yang dikongsikan oleh Datuk Hamidin Mohamad disebabkan beliau available, dan antara faktor yang saya rasa memenangi pemilihan hati juri adalah disebabkan beliau mempunyai pengalaman yang lebih tinggi berbanding 2 jurulatih lain itu. Apa yang dikongsikan oleh Sultan Adin itu betul. Beliau ni dianggap sebagai bapa kepada instruktor di dalam khusus kejuratihan.
dan sebab itu sekarang ini beliau merupakan naib presiden Persatuan Bola Sepak Korea Selatan KFA, tetapi dah pun melepaskan jawatan. Dan juga menarik yang saya ingin kongsikan mengenai Kim Pan-gon ini, beliau boleh berbahasa Inggeris, fasih berbahasa Inggeris walaupun jurulatih daripada Korea Selatan, di mana kita tahu jurulatih dari Korea Selatan sukar untuk berbahasa Inggeris. Jadi mungkin itu antara faktor yang menyumbang kepada pemilihan Kim Pan-gon sebagai jurulatih Harimau Malaya. Dan sebelum itu sebenarnya pencarian jurulatih baru ini telah pun bermula selepas skuad Harimau Malaya gagal dalam kempen kelayakan Piala Dunia di Dubai pertengahan 2021, di mana ketika itu nama Pak Hang Seo telah menjadi calon favorit kepada jurulatih skuad negara untuk menggantikan Tan Cheng Ho. Ini maklumat dalaman yang saya perolehi daripada untuk memilih jurulatih baru. Sebenarnya Cheng Ho sudah lama untuk berdepan dengan situasi sukar sebagai jurulatih negara, dan ketika itu gagal mencapai persetujuan dan Cheng Ho kekal untuk meneruskan khidmatnya sehinggalah Piala Suzuki AFF, dan selepas itu Pak Hang Seo pula melanjutkan kontrak bersama skuad kebangsaan Vietnam. Dan Pan-gon akhirnya mungkin rezeki beliau untuk dipilih ataupun mengemudi skuad negara dalam tempoh 2 tahun dan dengan tambahan 2 tahun lagi. 2 tahun tanpa KPI, Zul. Kita tahulah bahawa dia akan kekal selama 2 tahun kerana dia tak ada KPI dan mungkin akan disambung. Baik. 2 tahun tanpa KPI dengan kita ada berbagai-bagai kejohanan yang akan kita sertai pada tahun 2022 dan mungkin juga pada tahun 2023. Jadi apakah ini sebenarnya boleh memudahkan FAM sebenarnya untuk mengekalkan jurulatih ini terus berada di Malaysia, kerana dia achieve ke, dia tak achieve ke apa, sebab dia tak ada KPI. Betul. Jadi bagaimana Zul melihat tentang perkara ini? Okey, itu yang persoalan yang tidak dijawab oleh media tadi. Sebab kita rasa apabila jurulatih itu dilantik, beliau terus mendapat KPI. Saya rasa agak janggal, agak pelik lah, agak rasa macam tak puas lah. Apabila jurulatih baru itu diberi peluang, bagi masa dan sebagainya, kerana semua peminat ketika ini dahagakan kejayaan dan kejayaan terdekat yang patut kita capai adalah layak ke Piala Asia 2023. Apatah lagi kita berhasrat untuk membida sebagai tuan rumah. Jadi seharusnya KPI awal diletakkan kepada Pan-gon adalah membantu ataupun memastikan skuad negara layak ke Piala Asia 2023. Saya tak pasti bagaimana laluannya, tetapi itulah syarat wajib yang harus diletakkan kepada FM, kepada mana-mana calon termasuk Pan-gon yang telah pun dipilih sebagai jurulatih negara. Jadi di sini saya rasa misi ataupun pendirian yang kurang jelas daripada Badan Induk Bola Sepak Negara tentang pelantikan jurulatih baru, kerana kita dah tak cukup masa lagi ataupun tak boleh nak menunggu. Peminat tak boleh nak tunggu. Kita mahukan kejayaan. Kita dah gagal dalam Piala Suzuki, kita mahukan kejayaan dalam kelayakan ataupun kelayakan Piala Asia. Kerana itu juga termaktub ataupun berada dalam F30. Kita dah gagal sebelum ni pada 2019 dalam skuad ataupun kelayakan bawah 23. Jadi inilah sepatutnya harus direalisasikan bagi menggembirakan hati peminat. Jadi kalau tak ada KPI, saya rasa masalah itu berlaku 2 tahun lagi, kita lantik jurulatih baru lagi, masalah sama yang berlaku. Akbar. Berulang. Yep. Patutnya ada KPI. Okay, baik, terima kasih Zul. Banyak lagi saya nak tanya soalan, tapi mungkin kita akan panjangkan untuk episod yang seterusnya. Terima kasih Zul. Sama-sama Akbar.